Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 4, iaitu kita akan melihat subtopik yang terakhir dalam bab 9, iaitu 9.4, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, mari kita lihat apakah standard pembelajaran untuk subtopik ini, di mana pada akhir pembelajaran, pelajar boleh menghuraikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey? Baik, mari kita teruskan dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, seterusnya kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Juga terdapat kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak Baginda Queen Elizabeth II di King House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. Mari kita lihat intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, yang pertama ialah tentang pengamalan raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi berparlimen. Okey, pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Baik, kita teruskan kepada yang kedua, iaitu berkaitan dengan kewarganegaraan, di mana setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Okey, yang pertama melalui penguatkuasaan undang-undang, terdapat dalam perkara 14. Yang kedua, memohon didaftarkan. Okey, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Ini dalam perkara 15. Dan yang ketiga ialah memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi, termaktub dalam perkara 19. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang dapat dilihat dalam buku teks muka surat 224. Dan di sini juga disertakan QR code untuk pelajar melihat sebahagian kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dalam muka surat 224 buku teks sejarah tingkatan 4. Baik, mari kita lihat perkara yang ketiga berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.
Perjanjian persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Okey. Rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang boleh dilihat. Baik, mari kita teruskan untuk yang keempat. Kandungan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, iaitu berkaitan dengan kedudukan agama Islam, di mana agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan. Okey, agama Islam sebagai agama persekutuan, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Baik, jadi perkara ini boleh dilihat seperti yang telah dinyatakan. Okey, pelajar boleh juga merujuk dengan jelas dalam buku teks di muka surat 225. Baik, seterusnya yang terakhir, kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, iaitu melibatkan kedudukan bahasa Melayu, di mana dalam perjanjian ini bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Okey, jadi ini juga termaktub seperti yang boleh dilihat dalam muka surat 225. Baik, kita teruskan. Tegasnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan sikap permuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kita kekal aman dan berdaulat. Baik, sebagai penutup, kita lihat di sini gandingan permuafakatan antara wakil raja-raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan telah menampakkan hasil. Sekembalinya rombongan kemerdekaan ke tanah air, mereka diraikan di Padang Bandar Hilir Melaka bagi mengumumkan tarikh kemerdekaan negara. Sementara itu, bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Okey, hasil permuafakatan semua pihak Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani dan perjanjian ini menjadi asas kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita dalam bab 9 berkaitan dengan tajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, di mana kita telah menyentuh tentang usaha rundingan kemerdekaan, kemudian peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, diikuti oleh langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, dan akhir sekali Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baik pelajar, boleh membuat latihan menggunakan aplikasi WordWall yang telah disediakan dalam maklumat untuk video ini. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.